Melate kuntum, tumbuh melata. Saya merba di pohon cemara. Assalamualaikum, pemula kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mubazir bin Zamri dan hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan Gurindam 12 pasal keempat hingga 6. Pertama sekali, saya akan membentangkan asal-usul Gurindam 12 serta maksud Gurindam. Gurindam adalah salah satu puisi lama Melayu yang dikatakan dibawa oleh pengaruh sastra Hindu. Gurindam juga turut dikatakan mempunyai persamaan dengan sajak di mana ianya hanya mempunyai 2 baris dalam setiap rangkap, yaitu baris pertama dalam rangkap Gurindam dipanggil sebagai syarat, manakala baris kedua digelar sebagai akibat. Gurindam 12 dicipta oleh Raja Ali Haji. Tujuan beliau mencipta Gurindam 12 adalah untuk memelihara serta mempertahankan kewujudan agama dan budaya Islam yang juga harus dipercayai serta menjadi pegangan masyarakat Melayu pada zaman itu. Menurut sumber yang dipercayai, Gurindam ini dinamakan sebagai Gurindam 12 karena ianya mempunyai keseluruhan 12 fasa Gurindam. Kandungan Gurindam ini adalah bertujuan untuk mengajarkan manusia berkenaan kebaikan, agama Islam serta tuntutan moral yang berlandaskan keislaman. Gurindam 12 fasa keempat mempunyai 11 rangkap secara keseluruhannya, manakala Gurindam 12 fasal kelima mempunyai 6 rangkap secara keseluruhan, dan akhir sekali fasal ke-6 pula mempunyai 5 rangkap sahaja secara keseluruhannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap rangkap dalam Gurindam hanya mempunyai 2 baris. Begitu juga dengan Gurindam 12, setiap rangkap hanya mempunyai 2 baris saja, yaitu syarat dan akibat. Seterusnya, bentuk Gurindam 12 ini juga adalah di mana ianya mempunyai 4 hingga 7 patah perkataan dalam setiap baris Gurindam. Bentuk Gurindam 12 pasal keempat dan ke-6 seterusnya adalah jumlah suku kata. Jumlah suku kata yang terpendek adalah 9 suku kata dalam satu baris, manakala suku kata yang terpanjang adalah 16 suku kata dalam satu baris Gurindam tersebut. Seterusnya rima. Rima bagi Gurindam ini adalah berbentuk terikat di mana ianya sama bagi setiap ujung rangkap. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama diberi Siti Nur Safwani binti Muslim, berpegang kad matrik BA 19110221. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian tema dan juga maksud Gurindam 12 fasal 4, 5 dan juga 6. Jadi marilah kita sama-sama membedah apa yang terdapat dalam Gurindam 12 fasal ke-4, 5 dan juga 6. Okey. Untuk tema Gurindam 12 fasal ke-4 ialah tentang tabiat yang mulia yang muncul daripada hati nurani dan juga akal fikiran. Untuk maksud rangkap pertama ialah jagalah hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini dikatakan demikian kerana hati ibarat raja bagi anggota tubuh dan juga ketua dalam segala bentuk kehidupan manusia. Jika baik hati, maka baiklah kehidupan seseorang mukmin. Tetapi jika buruk atau rosak hati itu, maka punahlah seluruh anggota tubuh dan juga kehidupan mukmin tersebut. Rangkap kedua, hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui perbuatan dan juga kata-kata seseorang mukmin tersebut. Orang yang hatinya subur dengan kebaikan terserlah melalui akhlak yang indah dan disenangi oleh orang sekeliling. Jika hatinya bermasalah, ia juga dapat diterjemah melalui perbuatan yang buruk, iaitu tidak beramal soleh, bahkan tidak memberi kebaikan kepada dirinya dan juga orang sekeliling. Rangkap ketiga, bicara haruslah difikir supaya tidak celaka karenanya. Sebagai teman, jangan mudah memuji dan juga mengumpat sesama kerana dapat menimbulkan perasaan sombong dan juga sakit hati pada diri teman kita sendiri. Khususnya rangkap keempat, amarah adalah perbuatan sia-sia. Dengan itu, kita mestilah menjaga amarah kita. Ketika memperdebatkan permasalahan juga, janganlah memperturut nafsu amarah kerana ia dapat melanggar etika berdebat dalam satu forum sehingga hasil yang kita dapat itu tidak memuaskan. Seterusnya rangkap kelima,
Orang yang pernah berbohong, sedikit apa pun dustanya, akan terus tampak di mata orang lain. Sebagai contoh, di antara sesama teman, bila salah satu pernah mendustai, maka akan mengecewakan yang lainnya dan membuatkan ia tidak percaya lagi. Khususnya rangkap ke-6. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menyedari kesalahannya sendiri sampai harus dikatakan oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang anak berbuat salah tapi ia tidak menyedari sehingga kan ia dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya sehingga kan ia mengetahui segala kesalahan yang dibuat. Rangkap ke-7. Sifat bakhil akan menguras hartanya sendiri. Oleh itu, dengan menjadi dermawan, harta kita akan bertambah. Untuk itu, kita harus mengutamakan sikap tolong-menolong. Sebagai contoh, jika kita saling berbagi serta bersedekah dengan orang lain, maka ketika kita berada dalam kesusahan, kita akan ditolong dengan lebih dari apa yang kita berikan. Rangkap ke-8. Jagalah setiap perbuatan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana janganlah kita merasa diri kita paling berkuasa atas orang lain. Seterusnya, kita juga hendaklah menghargai orang lain. Jika kita berbuat cela dengan orang lain, satu hari jika kita perlukan bantuan dengan orang tersebut, kita tidak akan lagi dihargai. Rangkap 9. Kelakuan dan kata-kata hendaklah halus dan bersih. Jika kita berbicara secara kasar dan buruk, maka dengan orang lain ia akan menganggap kita tidak mempunyai sopan. Rangkap 10. Jika kita berbuat kesalahan, kita harus meminta maaf. Jika kita berani berbuat, maka kita harus beranilah bertanggungjawab atas kesalahan yang telah kita lakukan. Dan jika kita punya salah, kita tidak boleh takut akan mengakui kesalahan tersebut. Dan akhir sekali, rangkap 11. Rangkap 11 bermaksud jangan mengambil pekerjaan yang haram. Hal ini dikatakan demikian kerana berbuat pekerjaan yang haram ia dapat merosakkan hati kita. Di samping itu, hasil daripada pekerjaan yang haram itu juga tidak bagus untuk diri kita bahkan keluarga kita sendiri. Seterusnya kita masuk kepada tema Gurindam 12 fasal ke-5. Tema Gurindam 12 fasal ke-5 ialah tentang pentingnya pendidikan dan memperluaskan pergaulan dengan kaum terpelajar. Okey, maksud Gurindam 12 fasal ke-5. Rangkap pertama, budi dan bahasa dapat mencerminkan sifat seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita hendak mengenal seseorang yang berbangsa dan berhati mulia, kita patut memerhatikan aksinya dan juga kegunaan bahasanya. Rangkap kedua, jika hendak berbahagia, kita perlu menghargai dan juga menjaga perkara-perkara yang kerap disia-siakan seperti masa. Rangkap ketiga, kemuliaan seseorang dapat dilihat daripada kelakuan dan tingkah lakunya. Ini kerana dia akan melakukan hal yang baik, tidak akan berbuat hal yang menentang nilai-nilainya. Rangkap keempat, kalau ingin mengenal orang yang memiliki ilmu, kita hendaklah sentiasa bertanya soalan untuk belajar. Ini kerana orang yang berilmu tidak akan jemu mencari dan juga mempelajari pengetahuan yang baru. Rangkap kelima, orang yang berakal akan sentiasa membuat penyediaan supaya dia sentiasa bersedia apabila dia memerlukan sesuatu perkara itu. Dan akhir sekali, rangkap keenam, jika ingin mengenal seseorang yang berperangai baik, lihatlah perangai kumpulan orang atau golongan rakan yang selalu bersamanya kerana individu ini biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang berperangai yang sama. Dan akhir sekali, saya ingin membentangkan tema Gurindam 12 fasal ke-6. Tema Gurindam 12 fasal ke-6 ini ialah nasihat bagi memilih orang yang ingin kita dampingi atau tentang pergaulan yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik. Demikian pula, guru sejati juga dapat mengajarkan mana yang baik dan juga mana yang buruk.
Jadi, untuk maksud Gurindam 12 fasal ke-6 rangkap pertama bermaksud saranan supaya memilih teman yang dapat membantu ketika susah dan senang. Hal ini dikatakan demikian kerana sahabat yang baik adalah sahabat yang dapat membantu kita di masa susah dan juga senang. Rangkap kedua, saranan agar berguru dengan seseorang yang benar-benar berilmu dan juga dapat menyelesaikan setiap kemusykilan yang kita hadapi. Selain itu, kita juga hendaklah berguru dengan guru yang serba tahu dan juga tidak menyembunyikan hal-hal yang baik. Rangkap ketiga, saranan supaya memilih isteri yang patuh dan setia kepada suami. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang suami hendaklah memilih isteri yang berbakti supaya kehidupan berumah tangga dapat dijalani dengan aman dan juga bahagia. Rangkap keempat, saranan supaya mencari teman yang memiliki semangat setia kawan. Dengan adanya kawan yang sedemikian, pertalian persahabatan itu sendiri akan lebih mesra dan tidak mengkhianati rakannya sendiri. Akhir sekali, rangkap kelima, pengikut pembantu budak yang baik untuk mengambil adalah abdi yang berbudi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Vanessa Jenny Anak Ijin, memegang kad matrik BA 19110494. Hari ini saya ingin membentangkan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam Gurindam 12 fasa keempat, kelima dan keenam. Gaya bahasa yang terdapat dalam Gurindam ini ialah asonansi. Asonansi merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dominan pada baris sajak iaitu A, I, E, O dan U. Contohnya dapat dilihat pada fasa 4 rangkap 2 baris 2 iaitu datanglah daripadanya beberapa anak panah yang merupakan pengulangan bunyi vokal A sebanyak 13 kali. Seterusnya aliterasi. Aliterasi bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dominan dalam baris sajak. Contohnya dapat dilihat pada fasa 4 rangkap 3 baris 1 iaitu mengumpat dan memuji hendaklah fikir yang merupakan pengulangan bunyi konsonan M sebanyak 4 kali. Contoh kedua dapat dilihat pada fasa 6 rangkap 3 baris 2 iaitu yang boleh menyerahkan diri yang merupakan pengulangan bunyi konsonan N sebanyak 3 kali. Gaya bahasa seterusnya ialah sinkop. Sinkop merupakan singkatan sesuatu perkataan. Contohnya dapat dilihat pada fasa 6 rangkap 1 baris 1 iaitu cahari olehmu akan sahabat. Mu di situ disingkatkan daripada perkataan kamu. Gaya bahasa yang seterusnya ialah penggunaan bahasa klasik. Penggunaan bahasa Melayu klasik dapat dikesan melalui sistem fonologi dan perkataan yang digunakan. Penggunaan bahasa Melayu klasik terdapat dalam Gurindam ini disebabkan oleh latar dan masa penulisannya pada sekitar tahun 1846 hingga 1847. Contohnya dapat dilihat pada fasa 6 iaitu melalui perkataan cahari. Gaya bahasa yang seterusnya ialah penggunaan bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan sesuatu perkara dengan mengiaskannya dengan lain perkara, sama ada dengan menyebutkan bandingan lain di antaranya atau dengan tiada menyebutkan bandingan lagi. Contohnya dapat dilihat pada fasa 6 rangkap 3 baris 2 iaitu yang boleh menyerahkan diri. Menyerahkan diri di sini bermaksud mahu menurut kata suami. Kedua, pada fasa 6 rangkap 1 baris 2 iaitu yang boleh dijadikan obat. Obat di sini bermaksud teladan. Gaya bahasa yang seterusnya ialah kata ganda. Kata ganda merupakan kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Contohnya dapat dilihat pada fasa 5 rangkap 2 baris 2 iaitu sangat memeliharakan yang sia-sia. Gaya bahasa yang seterusnya adalah simili. Simili merupakan perbandingan dengan menggunakan perkataan seperti umpama, seperti, bak, ibarat, bagai dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat pada fasa 4 rangkap 5 iaitu jika sedikit pun berbuat bohong boleh diumpamakan mulutnya pekong. Dan contoh kedua dapat dilihat pada fasa 4 rangkap 9 iaitu barang siapa perkataan kotor mulutnya umpama ketor.
Persoalan yang terdapat dalam Gurindam 12 fasa keempat yang pertama ialah persoalan memelihara hati daripada dengki. Contohnya, hindari diri menyimpan perasaan dendam, dengki dan fitnah agar tidak merugikan diri kita. Persoalan yang kedua ialah persoalan pentingnya memelihara lidah dan tingkah laku. Contohnya, hindari diri daripada mengumpat dan mengeji agar dapat menjamin ketenteraman, pendamaian dan kesejahteraan diri dan orang lain. Persoalan yang ketiga ialah persoalan pentingnya mengawasi sikap amarah. Contohnya, menahan kemarahan dengan tidak memikirkan perkara berkaitan dan berfikir positif terhadap hal lain. Dan persoalan yang keempat ialah persoalan memelihara sikap rendah diri. Seseorang yang memiliki sikap rendah diri akan dipandang mulia oleh masyarakat. Persoalan yang terdapat dalam Gurindam 12 fasa kelima yang pertama ialah persoalan kepentingan ketinggian nilai budi. Contohnya, nilai budi seseorang akan mempengaruhi corak kehidupan dan harga diri mereka di mata masyarakat dan turut menggambarkan kepribadian seseorang itu. Persoalan yang kedua ialah persoalan kepentingan menguasai ilmu dalam kehidupan. Contohnya, seorang yang memberikan penguasaan ilmu dalam budaya kehidupan sudah pasti mereka akan menjadi insan yang berjaya. Persoalan yang ketiga ialah persoalan tanggungjawab seorang yang berakar. Contohnya, orang yang berakar akan sentiasa membuat penyediaan supaya dia sentiasa bersedia apabila dia memerlukannya. Seterusnya, persoalan yang terdapat dalam Gurindam 12 fasa ke-6. Yang pertama ialah persoalan kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan. Contohnya, sahabat adalah mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri ketika orang lain berusaha menjatuhkan dan meremehkan kita. Persoalan ketiga ialah persoalan kebijaksanaan dalam memilih guru. Contohnya, carilah guru yang memberi ilmu dan membimbing ke arah pembentukan akhlak yang baik. Persoalan yang ketiga ialah persoalan mempunyai seorang isteri yang setia. Contohnya, seorang isteri yang setia merupakan seorang yang berbakti dan penyeri rumah tangga kepada anak-anak dan suaminya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nurul Ain Syakira binti Alatin, memegang kad metrik BA 19110963, ingin menerangkan pengajaran yang terkandung dalam Gurindam 12 pasal yang keempat, 5 dan 6. Pertama sekali saya akan huraikan pengajaran yang terkandung dalam pasal keempat. Pengajaran yang pertama adalah kita tidak seharusnya memendam rasa dengki terhadap orang lain. Hal ini demikian kerana dendam ataupun dengki tidak akan membawa kebaikan terhadap diri sendiri dan juga masyarakat sekeliling kita. Seterusnya, kita seharusnya menanam sifat sabar dalam diri kerana menyelesaikan masalah dalam keadaan diri kita dikuasai dengan amarah. Perasaan amarah adalah perkara yang sia-sia. Seterusnya, nilai yang terakhir dalam pasal keempat adalah kita seharusnya bersifat jujur kerana tidak kira dalam apapun perkara, terutamanya dalam pertuturan, hal ini demikian mengatakan perkara palsu itu boleh dikatakan sebagai fitnah. Seterusnya saya akan menerangkan pengajaran yang terkandung dalam pasal kelima. Pengajaran yang pertama adalah kita hendaklah menanamkan sikap sopan santun dalam melontarkan sebarang kata-kata. Hal ini demikian kerana orang ramai menilai kita dari pertuturan yang baik atau sebaliknya. Seterusnya, kita haruslah mengamalkan tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik tidak kira sama ada di tempat sendiri ataupun di tempat orang lain. Kita haruslah melakukan tingkah laku yang baik agar kita dipandang tinggi oleh orang sekeliling. Seterusnya, kita haruslah menanamkan sifat minat dalam sesuatu pelajaran. Hal ini kerana menuntut ilmu itu penting dalam kehidupan untuk meneruskan kehidupan di masa akan datang. Seterusnya, nilai pengajaran yang dalam pasal ke-6. Kita haruslah bijak dalam
memilih rakan. Hal ini kerana jika kita bijak dalam memilih rakan, sebagai contoh rakan yang baik, kita akan juga terikut-ikut dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Seterusnya, akhir sekali, kita hendaklah mengetahui adab berguru. Jika kita mengetahui apa itu adab berguru, maka mudah untuk kita memahami dan mempelajari apa yang diajar oleh guru kita. Itu sahaja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurana binti Abdul, nomor metrik BA 19110962. Hari ini saya akan menerangkan nilai yang terdapat dalam Gurindam 12, fasal keempat, 5 dan ke-6. Nilai fasal keempat yang pertama adalah hati, kerana hati adalah inti dari jiwa manusia. Hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. Yang kedua pula adalah nilai percakapan orang yang pernah berbohong. Orang yang pernah berbohong sedikit apapun, dustanya akan tampak di mata orang lain sebagai pembohong. Yang terakhir adalah nilai yang ketiga adalah baik hati, di mana mempunyai sifat pemurah, di mana akan menambahkan hartanya sekiranya selalu bersedekah. Akhir sekali saya akan menerangkan nilai Gurindam 12 fasal ke-6. Yang pertama adalah rasional. Rasional sangat penting supaya kesan buruk tidak akan menimpa kita di kemudian hari. Yang kedua pula adalah setia kawan. Kerana setia kawan sangat penting dalam persahabatan supaya hubungan terus utuh. Seterusnya adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam setiap perhubungan amat penting untuk mengekalkan tali silaturahim.